Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillah, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah pada petang ini kita sebagaimana yang kita sebut dalam jadual kita, yang mana hari ini bermula hari yang mana kita akan melakukan program untuk mengimarahkan berkaitan dengan bulan Ramadan, bermula daripada hari ini insyaAllah 29 Mac, yang mana kita akan bermula sebagaimana pagi tadi kita sudah bermula dengan perbicaraan hadis-hadis daripada kitab Bulughul Maram, membahas berkenaan hukum-hukum puasa. Jadi pada petang ini insya-Allah sedikit muqaddimah ataupun dahuluan berkenaan dengan topik perbincangan kita, yakni tahsinus salat. Yakni untuk membicara berkenaan dengan bagaimana kita nak memperelok, nak memperkemaskan ibadat salat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya untuk perbincangan kita pada setiap hari, yang ini kita akan bermula pada jam 2 petang. Hari ini agak sikit kelewatan kerana ada masalah teknikal. Jadi pada saat akan datang insya-Allah jam 2 petang setiap hari sehinggalah kepada 20 Ramadan. Dan perbahasan kita adalah berkaitan dengan solat. Dan rujukan utama saya sebenarnya daripada kitab Mughni Al-Muhtaj, susunan Al-Imam Asyarbini. Cuma kitab tersebut telah diterjemah ke dalam bahasa Melayu oleh Profesor Dr. Hasnan. Jadi kitab beliau saya menjadikan sebagai dasar atau merujukan saya dalam perbincangan kita insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kenapa kita membicarakan berkenaan dengan salat? Kenapa kita nak usaha, nak fikir supaya salat kita sempurna? Kenapa kita nak usaha membicarakan perkara-perkara berkaitan dengan salat sedangkan banyak perkara lain yang boleh kita bincang? Ini adalah kerana selepas daripada akidah, selepas daripada akidah yang sahih, perkara yang kedua dalam rukun Islam ialah mendirikan salat. Perkara kedua di dalam rukun Islam selepas daripada syahadah kita kepada Allah dan Nabi SAW ialah mendirikan salat. Malahan apabila kita membaca Quran dan juga hadis-hadis Nabi SAW, apabila Allah dan Nabi membicarakan soal salat, Allah dan Nabi menggunakan dengan lafaz mendirikan salat. Wa yuqimunas salah, yuqimus salah, iqamatus salah. Semua dengan lafaz mendirikan. Tidak dengan lafaz tusalli, yusalli semata-mata. Tusalli, yusalli merujuk kepada lafaz salawat kepada Nabi SAW. Tetapi apabila membicarakan soal as-salah, Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan dengan lafaz yuqimunas salah, yuqimus salah, tuqimus salah, iqamatus salah. Yang ini dengan makna mendirikan salat. Maka oleh sebab itu, tuan-tuan dan puan-puan, pada penonton yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang kita nak bahas dan bincang di sini, bagaimanakah kita nak mendirikan salat? Bagaimanakah salat kita hari ini? Adakah kita sudah benar-benar mendirikan salat? Dalam satu hadis Nabi SAW, kata Nabi, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Sallu kama ra'aitumuni usalli. Adalah kamu salat sebagaimana kamu melihat aku salat. Sebagaimana Nabi SAW mendirikan salat.
bermula daripada waktunya, bermula daripada wuduknya, kemudian segala perbuatan-perbuatan di dalam salat, sama ada dari segi rukun, sama ada dari segi syarat sah, dan segala perbuatan-perbuatan yang sunat dalam salat, sehinggalah kepada salamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini semua adalah rupa bentuk salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memperlihatkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mempamerkan. Maka sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mendirikan salat, maka begitu mereka mengambil contoh daripada salat Nabi dan mereka menirunya dan mereka mendirikan sebagaimana salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan salat yang sebegini dan tabi'in ambil daripada para sahabat dan para tabi'in mengajarkan kepada pengikut-pengikut mereka sehinggalah kepada kita hari. Dua perkara yang menjadi sebab kepada penerimaan salat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dua sebab ini adalah merupakan syarat khusus, syarat khas penerimaan amal. Terutama dalam bab kita hari ini membicarakan soal salat. Maka dua perkara ini adalah satu perkara yang sangat penting dan perlu ada dalam pemikiran kita apabila kita melaksanakan ibadat, khusus dalam bab salat. Apa dia? Dua perkara penting. Pertama, bermula sesuatu amal itu diterima atau menjadi suatu syarat kepada sah sesuatu ibadat adalah bermula dulu bin niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Hanya saja dengan niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya seseorang itu dibalas oleh Allah sesuai dengan apa yang diniatkan. Ini adalah merupakan syarat awal kepada penerimaan amal. Syarat yang kedua, sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Jadi syarat yang kedua adalah sebagaimana kata Nabi, man amila amalan, barang siapa yang melakukan satu amalan ajar bukan daripada urusan agama kami, fa huwa raddun, maka ianya adalah tertolak. Maksudnya daripada hari ini faham kita, syarat yang kedua kepada syarat penerimaan amal adalah sebagaimana yang dicontohi, sebagaimana yang para penonton yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita nak fokuskan di sini adalah bagaimana salat kita yang kita dirikan adakah benar-benar menepati sebagaimana yang telah dicontohi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Majlis kita yang kita buat sepanjang hari ini sehinggalah Ramadan, kita nak fokus bagaimana saya dan kita semua boleh mendirikan salat sebagaimana salat yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah merupakan syarat penerimaan kepada amal. Ini adalah merupakan syarat kepada penerimaan amal. Bagaimana qiyam kita, bagaimana takbiratul ihram kita, bagaimana rukuk kita, bagaimana sujud kita, bagaimanakah lafaz takbir Allahu Akbar ketika mana takbiratul ihram kita, bagaimanakah bacaan suratul Fatihah kita, dan bagaimanakah bacaan-bacaan yang kita anggap sebagai rukun qauli dalam salat kita, dari segi muwalaknya, dari segi tertib dan sebagainya. Maka perkara inilah yang kita akan bincang insya-Allah taala sepanjang program yang kita akan buat sehingga 20 Ramadan. Dan harapan saya insya-Allah mudah-mudahan ianya adalah merupakan sebahagian daripada
ilmu yang bermanfaat yang saya boleh kongsikan kepada tuan-tuan. Alhamdulillah, insya-Allah. Dan yang kedua, mudah-mudahan tuan-tuan sama-sama kita berusaha memperbaiki salat kita supaya salat kita seandainya tak mampu tak melakukan sebagaimana yang diajak oleh Nabi, sekurang-kurangnya ada mirip-mirip dengan salat yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila perbuatan kita, amalan kita mirip dengan Nabi, insya-Allah mudah-mudahan ianya adalah merupakan satu amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Jadi insya-Allah ingat sekait itu perkongsian hari ini sebagai kita kata muqaddimah pertemuan kita, insya-Allah. Jadi kita akan bertemu esok kembali di dalam program-program lagi. Kita akan berbahas berkenaan dengan hukum puasa, dan pada jam 2 petang insya-Allah kita akan berbincang berkenaan dengan bagaimana kita nak mendirikan salat sebagaimana yang ditunjuki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian insya-Allah untuk program-program yang lain boleh jadi berbentuk perbincangan untuk tajuk lain, mungkin kita akan adakan dari masa ke masa dan kita akan maklum dalam kita punya channel, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, mana-mana yang ada kelapangan boleh sentiasa ambil channel untuk bersama kita dan beri sokongan kepada kita dari segi sudut moral dan dari segi sudut kewangan. Kalau tuan-tuan boleh bantu kita dari segi proses kita untuk membangunkan Maha Habibullah Al-Hafiz, sangat kita adukan, insya-Allah. Wallahu subhanahu. Sudah dengan tasbih kafarah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.